Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, ruang, peluang, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, diberinya, dipilihnya diri kita untuk hadir yang berjemaah mendirikan salat fardu maghrib berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang ada ini juga insya-Allah kita sambung balik pengajian dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala, dalam membawa hadis-hadis yang menceritakan tentang adab insya-Allah. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah sampai pada bab yang ke-77. Ya, bab yang ke-77 dalam buku kita pada muka surat 121. Bab 77 tu dia ada 3 hadis, ya, di bawah bab kun lil yatim kal abir rahim, bab pada menyatakan jadilah engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Maksudnya Imam Bukhari rahimahullahu taala dia bawa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keutamaan untuk menyayangi anak yatim ni, ya. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan kita masuk pada hadis yang ke-139 dalam buku kita tu muka surat 121, hadis yang ke-139 insya-Allah. Haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibnu Najih Abu Umarah قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم لا يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترزلون وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار ما له قاتله الله باع خلقه من الله ب8 عنز وإن شئت رأيته مضيئا مربدا في سبيل الشيطان la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Daripada Hamzah ibnu Najih Abu Umarah, dia telah berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata. Ingat ya, bila mana kita jumpa nama Al-Hasan, dan juga dimaksudkan di sini Al-Hasan di sini ialah Hasan Al-Basri, ya. Sesungguhnya aku telah hidup bersama kaum muslimin. Jadi Hasan Basri ni dia bagi tahu, aku ni dulu pernah juga duduk zaman orang yang baik-baik, kan? Duduk pada zaman kaum muslimin, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Hasan Basri ni tak sempat berada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hidup pada zaman sahabat dan juga hidup pada zaman tabi'in. Dan sesungguhnya kata Hasan Al-Basri, pada zaman orang-orang baik itu, seorang lelaki di antara mereka bila mana berpagi-pagi, maknanya dalam setiap hari dia orang bangun, ni orang lelaki pada ketika itu, dia akan sebut, wahai keluargaku, wahai keluargaku, ingatlah anak yatim kalian, ingatlah anak yatim kalian. Seolah-olah bagi peringatan semua kepada ahli keluarga dia ni, kena jaga anak yatim ni, kan? Ingatlah anak yatim, jagalah anak yatim kalian, jagalah anak yatim kalian.
Wahai keluargaku, ingatlah orang-orang miskin. Ingatlah orang-orang miskin dalam kalangan kalian. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, dulu bila mana bangun pagi ni, di samping ingat kepada nak jaga kepada anak yatim, yang kedua juga sentiasa bagi perhatian kepada orang miskin. Kemudian, wahai keluargaku, ingatlah jiran kalian. Yang ketiga juga, dulu ni diberi perhatian kepada jiran-jiran. Jadi ada 3 benda kat sini. Yang pertama anak yatim, yang kedua ahli keluarga, dan yang ketiga dengan jiran-jiran. Diberi keutamaan pada orang-orang baik ketika itu. Kemudian waktu berlalu dengan cepat. Yang dimaksudkan waktu berlalu dengan cepat, dalam hadis tadi itu disebutkan perkataan wa usri'a bi khiyarikum. Maksud wa usri'a ni tuan-tuan ialah bila mana zaman tu berlalu tanpa kita sedar. Macam hari ni pun samalah. Masa yang berlalu ni pejam celik, rasa sekejap je habis, kan? Dan nak masuk Ramadan dah. Jadi sama juga kata Hasan Al-Basri, waktu berlalu dengan cepat, dan orang-orang yang baik itu semakin lama, semakin zaman yang baru, mereka telah meninggalkan dunia ni. Seorang mati, kan? Kalau kita tengok alim ulama pergi seorang demi seorang. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap hari kalian semakin hina dan semakin hina. Ya, dari sudut akhlak tu, kalau kita tengok berbanding daripada dulu sampailah sekarang ni, akhlak tu semakin menurun. Ya, itulah kata Hasan Al-Basri, semakin hina dan semakin hina. Dan aku juga telah mendengar dia berkata, dan sekiranya engkau hendak melihatnya dalam keadaan fasik, dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30,000 dinar ataupun dirham. Apa yang terjadi dengannya, semoga Allah Ta'ala memeranginya, kerana dia telah menjual bahagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing, yakni harga yang sangat murah. Ya, Hasan Al-Basri nak bagi tahu akhir zaman ni, zaman-zaman yang ke depan ni, kadang-kadang manusia ataupun orang yang fasik ni dia sanggup terjun ke neraka kerana nak ambil kemewahan dunia, kan? Dia menjual tadi tu nak mendapatkan 30,000 dinar, maksudnya banyaklah harta yang nak ambil ni. Sanggup buat apa saja, sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah semata-mata nak ambil kemewahan dunia, kerana dia telah menjual bahagian daripada Allah dengan harga yang sangat murah, kan? Dan memang kalau kita tengok akhir zaman sebegitulah sifat manusia ni. Ya, sanggup buat benda yang membelakangkan agama semata-mata untuk zinah, perhiasan-perhiasan dunia ni. Dan sekiranya engkau mahu melihatnya tersesat, beralih ke jalan syaitan, tidak ada nasihat baginya daripada dirinya sendiri, dan juga tiada daripada orang lain. Jadi nak beri makna juga, orang yang tersesat ni di akhir zaman nanti akan jadi satu keadaan diri dia sendiri pun dia tak sedar, malah orang lain pun tak akan bagi teguran pada diri dia yang buat kesalahan tadi itu. Inilah keadaan yang amat membahayakan. Baik, muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agak panjang ni nak menceritakan kepada kita, yang pertamanya nak bagi tahu bahawa Hasan Al-Basri ni dia melalui 2 zaman. Ya, zaman yang orang-orang baik pun dia duduk, zaman yang orang semakin menurun dari sudut akhlak pun dia duduk, yang dia pernah berada. Dan dia buat perbandingan, maknanya manusia ni semakin teruk semakin turun. Dan pada zaman orang yang baik-baik tadi tu, zaman sahabat, zaman tabi'in, antara perkara yang diberikan keutamaan 3 benda tadi, kan? Yang pertama tentang anak yatim, yang kedua tentang keutamaan untuk menjaga kebajikan ahli keluarga, dan yang ketiga keutamaan juga untuk menjaga kebajikan jiran tetangga. Ini 3 benda yang di-highlightkan, yang diceritakan daripada kisah pengalaman Imam Hasan Al-Basri ni. Jadi termasuk jugalah kenapa diletakkan dalam bab
untuk jaga anak yatim ni, kerana termasuk bab yang pertama tadi kata Imam Hasan Al-Basri, untuk beri perhatian kepada anak-anak yatim. Wallahu a'lam. Baik. Hadis yang ke-140. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Asma ibni Ubaid qala qultu li ibni Sirin indi yatim qala isna' bihi ma tasna'u bi waladik idribhu ma tadribu waladak. Sahih al-isnad. Daripada Asma ibnu Ubaid, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Ibnu Sirin, aku mempunyai seorang anak yatim. Lalu Ibnu Sirin telah berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang engkau perbuat pada anakmu yang lain, dan pukullah dia seperti engkau pukul akan anakmu. Baik. Dan di sini juga nak menyatakan kepada kita bahawasanya Asma ni dia bagi tahu dekat Ibnu Sirin, yang mana dia minta pandangan yang mana dia ni ada anak yatim. Dan Ibnu Sirin bagi nasihat, dengan anak yatim kamu tu, kamu kena jaga dia seolah-olah seperti kamu jaga anakmu sendiri. Dan pahala yang besar lah, kan? Janganlah pula jadi double standard. Anak sendiri jaga lebih ataupun beri keutamaan lebih, sedangkan anak yatim, tak apalah, dia bukan anak aku, bukan nasab aku, bukan keturunan aku, bagi kurang sikit berbanding daripada anak sendiri. Ini ada satu apa benda ni, satu keutamaan, satu suruhan untuk kita jaga anak yatim seperti anak sendiri. Begitu juga kalau kita nak pukul, kan? Pukul ni maksudnya didik lah. Didik anak yatim tu juga sama seperti didik anak sendiri. Dan daripada hadis ini juga, yang pertama, setiap Muslim wajib mengurus anak yatim sebagaimana halnya dia mengurus anaknya sendiri. Dan yang kedua, yang dimaksudkan pukul tadi ialah pukul sebagai pengajaran di atas niat kerana kita menyayangi anak yatim tadi, bukan semata-mata pukul nak melepas geram dan sebagainya. Ini antara faedah yang dapat diambil daripada hadis yang ke-140 ni. Baik. Bab yang ke-78, bab fadli al-mar'ah idza tasabbarat ala walidiha wa lam tatazawwaj. Bab pada menyatakan keutamaan bagi seorang perempuan apabila dia bersabar atas membesarkan anaknya dan dia tidak berkahwin lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bila mana Imam Bukhari rahimahullahu taala dia bawa bab ni dan dia kumpulkan hadis-hadis yang memberi satu semangat, kan, kepada seseorang yang janda, ya, bila kematian suami dan dalam masa yang sama dia ada anak yang belum akil baligh, dan anak yang belum baligh tadi dinilai sebagai anak yatim. Dan pada waktu itu dia sabar, kan? Bila mana dia sabar ni, benda kesabaran yang dia lakukan tu ialah suatu benda yang tidak sia-sia, mendapat satu nilai, satu pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni juga yang kita nak baca ni juga nak memberi motivasi. Andai kata kita jumpa seorang perempuan yang dia tak kahwin, kan? Dia tak kahwin dan dia besarkan anak dia tu, ada dua benda dia sabar situ. Satu, pertama dia sabar sebab suami dia meninggal, kan? Ketua keluarga meninggal dunia ni suatu benda yang berat. Dia sabar dah pertama kat situ. Yang kedua, dia sabar pula besarkan anak dia tu supaya dapat mendapat kejayaan walaupun tiada ketua keluarga ketika itu. Jadi hadis-hadis ini adalah merupakan suatu motivasi kepada mereka-mereka ni. Baik. Hadis yang ke-141. Haddatsana Abu Asim An-Nahas ibni Qahm an Shaddad Abi Ammar an Auf ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'ul khaddain imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah.
Daripada Auf ibn Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku dan seorang perempuan yang saf'aul khaddain, berbintik-bintik hitam pada kedua pipinya. Kan? Dalam hadis ni Nabi cerita perihal perempuan tadi tu. Tapi siapa perempuan tu tak dinyatakan nama, tapi perihalnya Nabi ceritakan. Baik tuan-tuan, bila mana hadis ni Nabi bagi syarahan ataupun penjelasan yang lebih terperinci tentang satu-satu orang tu, bukan saja-saja, tapi ada tujuan yang tertentu. Nabi kata seorang perempuan ni sifatnya macam mana? Saf'aul khaddain. Saya rujuk juga dalam kitab syarah Rasul Barak ni yang karangan Dr. Luqman. Dia kata saf'at itu bermaksud sejenis warna hitam tapi tak banyak. Ataupun kalau orang perempuan ni dia kata apa? Pigmentation. Ada sedikit lah bintik-bintik hitam dekat muka ni. Lalu dia kata apa? Kenapa Nabi jelaskan perempuan tadi tu ada bintik-bintik hitam ni? Maksudnya wanita tersebut berusaha bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh, tidak sempat nak berdandan, nak cantik wajah dan sebagainya, sehingga kan wajahnya menjadi seperti kehitaman kerana beratnya menanggung hidup untuk menguruskan anak-anak apabila suami mereka tadi tu, suami dia tadi tu telah meninggal dunia. Kan? Tu disebabkan muka dia tu ada safa'aul khaddain, ada sedikit bintik-bintik hitam tu. Imra'atun amat, dan seorang perempuan itu kematian suami. Kan? Perempuan yang ada bintik hitam tadi itu juga dia kematian suami dan dia tak bernikah, dan dia bersabar atas ujian dugaan yang dia lalui itu, atas memelihara anaknya seumpama kahataini fil jannah. Nabi kata orang perempuan tadi itu yang sabar dan usaha sungguh-sungguh sampaikan dia lepas segala benda, urusan-urusan untuk mencantikkan diri dan sebagainya kerana nak memelihara anak dia tu, orang itu kata Nabi kahataini fil jannah, seperti ini. Maksudnya dekatnya dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat balik hadis lepas kan, kita bincang dah kahataini, maknanya dua jari ni duduk dalam syurga seolah-olah seperti ini Nabi tunjuk. Jadi orang ni pun juga termasuk dalam bab tu, ya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam hadis ini juga tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu tentang kelebihan orang perempuan yang mati suami, dia sabar, dia besarkan anak. Kita fahamlah kat situ. Tetapi jangan kita salah faham bila mana ada orang perempuan yang mati suami, yang terus bernikah, yang tu tak baik. Tak. Bukan sebegitu. Yang nak dimaksudkan di sini, apa-apa kebaikan, kebajikan yang kita buat ni, Islam semua tunjuk. Kan? Islam semua sanjung. Kalaulah orang tu dia kematian suami, habis iddahnya, cukup iddahnya, dia pun bernikah dan dia taat pula pada suami yang baru, di samping jaga anak-anaknya dengan baik, kebajikan yang dia buat itu juga dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni bukan menafikan keadaan perempuan yang mati bernikah terus tu salah, tidak. Tetapi nak menunjukkan bahawasanya kalaulah dia tidak bernikah, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk besarkan anaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawasanya tempatnya di syurga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keadaan keistimewaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya bab yang ke-79, bab adabil yatim, bab pada menyatakan mendidik anak yatim. Hadis yang ke-140 tadi, yang mana Asma minta pandangan Ibnu Sirin tadi. Ibnu Sirin dah bagi tahu dah, nak pukul anak yatim, nak jaga anak yatim seperti anak sendiri. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bawa pula bab khusus sekarang ni, bab pada menyatakan bagaimana nak tarbiyah, nak didik anak yatim ni. Baik,
Hadis yang ke-142, ada satu hadis saja dalam bab ni, iaitu hadis 142 ni. Haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah faqalat inni la adribul yatim hatta yanbasit. Kan, daripada Shumaisah al-Atakiyah, dia telah berkata, disebutkan tentang mendidik anak yatim di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau telah berkata, Aisyah ni kata, sesungguhnya aku pukul akan anak yatim hatta yang basit, sehingga dia tertiarap. Dan dirujuk pula dalam kitab syarah Rasul Barak, syarah kepada Adabul Mufrad ni, yang dimaksudkan yang basit di situ ialah tertiarap sampai ke tanah. Kan? Bukan jatuh biasa. Aisyah ni kalau pukul anak yatim, kalaulah dipukul anak yatim, dia akan pukul sehingga jatuh ke tanah. Nak menunjukkan tiada perbezaan dalam bab nak didik anak yatim dengan anak sendiri, sama je. Beri didikan sama seperti anak sendiri. Jadikan anak yatim tu seperti anak sendiri. Tak menjadi satu kesalahan pun kita mendidik dengan memukul tadi tu. Dan pukul dalam Islam ni pun juga adalah pukul yang untuk beri pengajaran, kan? Bukan pukul untuk menzalimi. Jadi dengan anak yatim ni, dua benda tak boleh buat. Pertama, jangan abaikan terus, kan? Kadang-kadang bila mana ada anak yatim, ada juga setengah orang kata dia ni tak ada kena-mengena dengan aku, lantak dia lah nak jadi apa. Tak boleh. Yang kedua, pukul dengan perasaan geram, dengan emosi. Sebabkan dia ni anak yatim, aku tak kisahlah aku nak buat apa pun kat dia, tak boleh. Jadi dua benda ni tak boleh dibuat kepada anak yatim. Adapun yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi ialah pukul dalam bentuk memberi pengajaran, memberi didikan kepada anak yatim itu. Baik. Bab yang ke-80. Bab fadli man mata lahul walad. Bab pada menyatakan sesiapa yang kematian anak. Okey tuan-tuan, dalam bab ni banyak sekali hadis yang akan sama-sama kita bincang. Bila mana dilihat, dikira berjumlah ada 9 hadis. Antara bab yang banyaknya hadis Imam Bukhari bawa ni, tadi satu bab mungkin ada 2 hadis, satu bab mungkin ada 3 hadis. Sekarang ni dalam bab 80, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bawa 9 hadis daripada Nabi SAW yang nak menceritakan tentang keutamaan, kemuliaan bagi seseorang tu kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia kematian anak, kan? Anak dia meninggal dunia. Rupa-rupanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala banyak bawa yang daripada mana Nabi SAW menceritakan banyak kelebihan. Dan maksud mati di sini bukan sewenang-wenang pergi bunuh anak tu, kan? Zaman jahiliah tu ada bunuh anak, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini, ditakdirkan Allah Ta'ala anaknya meninggal dunia, dan anak yang meninggal dunia tadi belum balik, maka ada kelebihan-kelebihan yang akan dinyatakan nanti insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-143. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamut li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang daripada kaum muslimin yang 3 orang anaknya mati lalu dia disentuh api neraka melainkan hanya sebentar sahaja. Kalau baca sekali pandang tu rasa macam tak berapa nak faham. Baik. Nabi SAW nak menceritakan di sini ada 2 syarat, tuan-tuan.
ya. Syarat yang pertama mestilah muslim, orang Islam. Tidaklah seseorang daripada kaum muslimin, orang Islam yang mana anaknya mati. Dan dinyatakan juga di sini anak yang mati itu ada kuantiti, ada jumlahnya. Berapa jumlah dia? 3 orang. Kan? Nabi kata orang Islam dan diri dia diuji oleh Allah Ta'ala, 3 orang anak dia meninggal dunia. Dahsyat sungguh ni. Kan? Kehidupan dia, lahir seorang anak meninggal, lahir seorang anak yang kedua meninggal, lahir yang ketiga meninggal. 3 orang anak dia meninggal dunia. Maka apa kelebihannya? Nabi kata lalu dia disentuh api neraka melainkan hanya sebentar sahaja. Seolah-olah kita faham, kenapa pula disentuh api neraka? Baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk juga dengan Al-Quranul Karim pada ayat yang ke-71. Sekejap ni, surah Maryam ayat yang ke-71. Yang mana Allah berfirman, ya, Allah berfirman pada ayat yang ke-71 surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Yang dimaksudkan juga wa in minkum illa wariduha itu ialah mufassir menyatakan semua manusia ni akan menyeberangi neraka tu, kan? Maksudnya kita semua ni pada satu masa nanti di tian sirat, bila mana telah dihisap amal kita di mizan, nak pergi masuk syurga tu lalu satu titian, dan titian itu digambarkan berada di atas neraka. Jadi dimaksudkan di sini setiap manusia ni akan lalu tu dengan pelbagai keadaan, kan? Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang laju dan sebagainya. Jadi yang nak dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi, yang mana dia itu disentuh api neraka melainkan hanya sebentar sahaja, bermaksud dia tu lalu, bukan masuk dalam neraka tu, kan? Lalu ketika itu, dan lalu itu berdasarkan apa amalan dia. Maknanya dia lalu sekejap saja, hanya sebentar saja, dan dia terus insya-Allah akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu keadaan gambaran, bukannya masuk tapi lalu. Ya, wariduha tu maksudnya lalu, terus masuk syurga. Dan kerana apa? Dia ni cepat, suatu benda keistimewaan yang Allah beri kepada diri dia ni. Yang mana Nabi kata tadi disebabkan ujian Allah bagi dekat dia ni kematian 3 orang anak, kan? Dan 3 orang anak di situ juga ialah anak yang kecil, yang belum balik. Dan ulama bincang juga kenapa yang dimaksudkan di sini anak yang kecil yang belum balik. Kadang-kadang ada juga orang yang dah berusia ni, anak dia mati dulu 3 orang, tapi anak dia dah dewasa, tak termasuk dalam bab ni. Kerana apa? Sebab bila mana anak kecil itu, perasaan kasih sayang kepada anak kecil itu lebih meninggi. Walaupun tak dinafikan, kita sayang juga anak kita yang dah besar, tapi waktu kecil ni empati kita, kesian kita, kasihan kita sangat tinggi, kan? Jadi bila mana dikorbankan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kematian 3 anak itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak menafikan segala tuntutan-tuntutan yang lain. Kan? Kadang-kadang orang manusia ni, dia orang kata apa, nak ambil kesempatan. Bila dengar macam ni, aku ni antara termasuk dalam hadis Nabi tadi. Aku pun pernah anak aku meninggal 3 orang ni waktu kecil. Kalau gitu tak apalah, tak payah sungguh sangatlah buat ibadah, boleh masuk syurga dah. Tidak, kan? Yang dimaksudkan di sini ialah dari sudut keutamaan, kelebihan yang Allah akan beri kepada orang-orang yang diuji sebegini. Jadi jangan ingat bila mana Allah uji tu saja-saja je, sia-sia je, tidak. Ini juga merupakan motivasi
bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang ke-143 tadi. Dan dalam syarah ni menyatakan bahawasanya mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, anak-anak orang Islam yang meninggal dunia waktu belum balik itu akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, seorang muslim yang anak-anaknya wafat dan ia mengharap pahala daripada Allah, dia akan masuk syurga bersama mereka. Ya, kena redha, kena yakin ada hikmah-hikmah yang besar ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah kepada hadis yang ke-144. Haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana abi an Talqi ibn Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabi faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalatha faqal ihtazarti bihizarin shadidin minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lalu dia telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata ada satu masa tu dia nampak ada perempuan ni datang jumpa Nabi. Dan waktu datang jumpa Nabi, dia bawa baby dia, bawa anak dia ni. Dan bila mana jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perempuan tu minta? Ud'u lah ya Rasulullah, doakanlah baginya. Ya Rasulullah, ni anak aku ni, kamu doalah untuk dia. Kerana apa? Aku telah menguburkan 3 orang anak. Sebelum ni aku dah ada 3 orang anak, dan 3 orang anak tu semuanya meninggal dunia. Allah uji aku. Sekarang ni ada anak ni yang aku dapat balik ni, suatu anugerah daripada Allah. Ya Rasulullah, doakanlah dia ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ihtazarti bihizarin syadidin minan nar. Engkau telah memagari dirimu dengan tembok yang sangat kuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang Allah telah kenakan ke atas kamu ni, yang kamu dikenakan anak kamu yang meninggal dunia sampai 3 orang sebelum ni tu, sebenarnya Allah nak memberikan suatu keistimewaan di hari akhirat nanti, yang mana insya-Allah Allah akan pagar dirimu dengan tembok yang sangat kuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan lagi nak diceritakan. Ya, khabar gembira daripada Nabi tentang syurga yang akan diterima disebabkan kesabaran. Ya, sabar yang tinggi itu Allah akan beri anugerah yang hebat di hari akhirat kelak. Baik. Hadis yang seterusnya 145. Mungkin yang terakhir ni ya. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العيشي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا أم موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة. Daripada Khalid Al-Aisi, dia berkata, telah mati anakku. Anakku ni ada seorang, ya, telah meninggal dunia waktu kecil. Aku terasa sedih sungguh ni. Lalu aku telah pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Dia jumpa dengan Abu Hurairah. Dia tahu sepanjang hidup Abu Hurairah ni banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang pernah engkau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang dengannya dapat melapangkan jiwa-jiwa kami daripada kesedihan kematian anak kami ni? Wahai Abu Hurairah, tolonglah bagi suatu benda yang Nabi pernah cerita, Nabi pernah cakap, walaupun anak aku mati ni dapat melapangkan jiwa-jiwa ni. Kan, macam hari ni orang duk healing, ya, pergi kat situ duk healing, nak tenang jiwa. Tapi si dia ni, dia jumpa Abu Hurairah, dia kata dia nak dengar hadis daripada Nabi, ayat daripada Quran yang beri lapang akan jiwa dia ni, disebabkan ujian yang Allah bagi dekat dia. Lalu Abu Hurairah berkata,
Aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak kecil kalian adalah pelayan-pelayan di syurga. Kan? Yang dimaksudkan pelayan-pelayan itu Nabi gunakan ya satu perkataan da'amis dalam hadis itu, da'amis. Dan yang dimaksudkan juga dengan da'amis ini ialah serangga yang duduk dalam air, dia tak nak keluar. Jadi nak maksudkan anak-anak kecil yang mati tadi tu, yang kamu rasa sedih, anak-anak kecil itu dia berkeliaran, berlega-lega dalam syurga, yang tak akan keluar pun daripada syurga tu. Suatu kelebihan yang Allah beri kepada kamu disebabkan ujian yang kamu dapat ke atas dunia ni. Jadi inilah antara kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dapat ujian, ya, dapat suatu benda dugaan yang besar, tapi hakikatnya kelebihan begitu besar, fadilat begitu hebat yang Allah janjikan di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kesimpulan yang sama-sama, hadis yang sama-sama dapat kita bincang pada malam ini, yang pertama tadi tentang keutamaan mendidik anak yatim seperti anak sendiri, dan yang kedua kelebihannya perempuan yang kematian suami dia jaga anak dia mendapat fadilat yang besar, dan begitu juga orang-orang yang kematian anaknya, anak yang kecil meninggal dunia, hakikatnya dia mendapat satu anugerah yang hebat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat kefahaman, pengajaran yang terbaik sama-sama untuk kita faham dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf, yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Baik, sama. Bagaimana? Baik, insya-Allah.